Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Profesor Dr. Muhammad Tajuddin Muhammad Rasdi. Dan pada video kali ini saya ingin membuat ulasan tentang cadangan Wan Faisal, iaitu salah seorang daripada wakil rakyat atau wakil parlimen daripada Bersatu yang mengusulkan supaya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat satu usul supaya ditukarkan perlembagaan bagi memastikan seorang Melayu sahaja yang boleh menjadi Perdana Menteri. Saya rasa Wan Faisal juga sedang membuat suatu ulasan kepada kenyataan yang dibuat oleh Tan Sri Lim Kit Siang apabila beliau memberi ceramah di Manchester, yang mana mengatakan bahawa lambat lagi lah mungkin Malaysia akan menerima seorang Perdana Menteri dari kalangan golongan minoriti. Jadi Tan Sri Lim Kit Siang, saya difahamkan, menjawab soalan yang diajukan di dalam ceramah tersebut, dan bagi saya membuat satu persoalan ataupun kenyataan terbuka, seperti juga Tun Dr. Mahathir dalam satu perhimpunan juga mengatakan bahawa orang bukan Melayu berpeluang untuk menjadi Perdana Menteri kalau diterima oleh rakyat Malaysia, dan itu adalah satu kenyataan yang cukup bertepatan. Jadi saya ingin membuat ulasan tentang cadangan Wan Faisal itu dari sudut sejarah, dari sudut perlembagaan, dari sudut juga saya ingin menyatakan dari sudut agama. Jadi kalau kita tengok dari sudut sejarah, yang pertama kita nak soal dululah, kenapakah di dalam pembentukan perlembagaan Malaysia pada awal-awal kemerdekaan dahulu, suatu usul untuk memastikan orang Melayu menjadi Perdana Menteri tidak dibuat. Walhal pada ketika itu kedudukan orang Melayu, jumlah dan kedudukan orang bukan Melayu, saya difahamkan bahawa hampir sama. Jadi kedudukan dari sudut jumlah penduduk hampir sama, 50%, 50%. Jadi tidakkah pada ketika itu sepatutnya diusulkan, tetapi ia tidak diusulkan? Kerana di dalam sebuah negara baru, maka semua rakyat dilihat sama rata, kecuali diberikan keistimewaan kepada golongan-golongan yang ketinggalan, seperti orang asli, seperti orang Melayu di kampung, untuk pendidikan, jawatan di dalam kerajaan dan sebagainya. Itu sebagai satu aspek sementara sehingga satu ketika yang baik untuk dilepaskan keistimewaan tersebut. Jadi di situ satu soalan, kenapa tidak dibuat satu usul tentang bagaimana orang Melayu saja yang boleh menjadi Perdana Menteri? Ia tidak dibuat. Yang kedua, dari sudut sejarah juga kita nak tanya juga Wan Faisal yang pernah menjadi kerajaan, iaitu Bersatu dan PAS ketika Sheraton move. Kenapa mereka tak buat masa mereka tengah kuat? Jadi di situ satu soalan, kenapa mereka tidak ajukan bahawa Perdana Menteri di Malaysia semestinya orang Melayu? Jadi di sini kita dapat lihat bahawa tujuan Wan Faisal mengemukakan cadangan pada ketika ini adalah satu tujuan boleh dianggap sebagai tujuan politik semata-mata, bukannya untuk kebaikan orang Melayu. Aspek sejarah yang ketiga adalah telah pun dirakamkan bagaimana seketika orang bukan Melayu menerajui tampuk kepimpinan negara, walaupun singkat ataupun sekejap. Ini dirakamkan apabila UMNO telah diharamkan dan Tan Sri Lim Leong Sek telah menjadi pengerusi Barisan Nasional buat sementara. Walaupun tidak ada pelantikan Perdana Menteri dan sebagainya, tetapi sudah pasti kalau ada kacau bilau, yang menjadi sah adalah
perkara yang mungkin berlainan daripada apa yang kita fikirkan, iaitu seorang yang bukan Melayu diberi tanggungjawab sementara untuk menyelesaikan masalah. Kemudian terjadi juga keadaan di mana seorang India menjadi ketua negara dari sudut membuat mengambil alih sekejap sebab waktu Tun Dr. Ismail meninggal dunia dan Tun Abdul Razak berada di luar negara. Jadi di sini kita lihat bahawa kerjasama antara orang Melayu dan bukan Melayu adalah untuk kepentingan negara. Jadi tidak terfikir bahawa yang nak digantikan walaupun sehari, walaupun beberapa jam adalah orang yang bukan Melayu. Tak ditanya pula, tak adakah kamu nak cari orang yang Melayu yang boleh menjawat walaupun sementara jawatan ataupun tanggungjawab seorang Perdana Menteri atau Ketua Negara. Di sinilah kita lihat bahawa Wan Faisal Bersatu dan juga PAS mungkin tak faham tentang hidup harmoni rakyat Malaysia ataupun konsep Malaysia. Jadi seterusnya adalah saya ingin mengulas dari sudut perlembagaan. Apa yang saya faham perlembagaan kita walaupun di peringkat negeri ataupun di peringkat federal atau persekutuan. Kalau di peringkat negeri, calon-calon harus dipersembahkan kepada Sultan dan Baginda lah yang akan membuat keputusan akhir. Jadi kita lihat dalam kes Azmin Ali yang tak ada pun nama dalam senarai boleh jadi Menteri Besar. Sama juga di dalam kes Johor baru-baru ini. Jadi di situ kita lihat bahawa tanggungjawab itu telah terpikul oleh seorang sultan. Dan dalam kes Sheraton Move kita tengok bahawa yang di-Pertuan Agong menjadi orang yang bertanggungjawab untuk memilih antara Tun Mahathir ataupun siapa-siapa yang difikirkan mempunyai apa yang dikatakan keyakinan wakil-wakil parlimen walaupun tidak ditunjukkan nombor ataupun dengan jelas dan sebagainya, tetapi itu adalah keputusan Baginda. Seperti juga Baginda telah melantik Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi di sini kita boleh lihat bahawa tanggungjawab dalam perlembagaan kita jatuh kepada yang di-Pertuan Agong. Saya tak tahulah sama ada Wan Faisal faham atau tidak bahawa Sultan-Sultan ni dia bukannya orang bukan Melayu. Sudah tentulah Sultan-Sultan Melayu akan memikul tanggungjawab tentang kaum Melayu itu sendiri. Jadi mungkin satu keadaan di mana nak tukar perlembagaan untuk memastikan Melayu ni mungkin satu keadaan yang boleh dikatakan tempelak kepada tanggungjawab raja-raja Melayu. Sebab inilah tanggungjawab yang mereka pikul yang dari sudut sejarah dan dari sudut politik adalah satu yang telah dipersetujui. Kemudian kita lihat pula dari sudut apa yang dikatakan agama Islam itu sendiri. Kalau kita belajar agama Islam, kita lihat bahawa pemimpin haruslah daripada seorang yang mempunyai amanah, yang mempunyai integriti, yang mempunyai moral yang baik dan sebagainya. Ini adalah kriteria yang tidak kenal kepada ethnicity. Sama ada dia orang Cina, dia orang India, dia orang Amerika ataupun orang putih yang kita kata dan sebagainya. Kalau dia adalah seorang Muslim atau Islam yang baik dan boleh dipercayai dan integriti dan sebagainya, maka itulah kelayakan yang terunggul untuk menjadi pemimpin negara. Tetapi apabila Wan Faisal mengatakan specifically kepada etnik, mungkin maksud dia juga sebagai Islam. Tetapi adakah ini bermaksud beza orang Islam Melayu,
orang Islam Cina, orang Islam India, orang Islam orang asli, orang Islam Dayak, orang Islam. Adakah ini yang dimaksudkan oleh Perikatan Nasional dan PAS, bahawa ethnicity itu adalah melebihi daripada segalanya? Kalau dia kata Perdana Menteri itu mesti seorang Islam, itu satu perbincangan lain. Tapi disebutkan bahawa ia mestilah seorang Melayu, seorang daripada ethnic group. Jadi di sini kita lihat juga dari aspek Islam, ia adalah suatu persoalan di situ. Dan akhir sekali saya ingin mengulas apakah pandangan orang-orang daripada Sabah dan Sarawak, iaitu wakil-wakil parlimen mereka, dan termasuk juga orang Melayu di sana, yang akan reject ataupun akan menolak cadangan untuk menukar perlembagaan supaya satu golongan minoriti, golongan ethnicity, iaitu Melayu atau mana-mana etnik pun, untuk khusus menjawat jawatan Perdana Menteri. Jadi daripada ulasan ini, akhir sekali saya ingin membuat satu andaian kenapa Wan Faisal baru kini membuat kenyataan tentang Perdana Menteri mesti daripada golongan Melayu. Adakah ini untuk membantu orang Melayu? Jadi inilah yang dicadangkan ataupun disarankan ataupun dinampakkan, iaitu dia adalah pejuang bagi orang Melayu. Bagi saya, andaian saya adalah ini semata-mata mainan politik. Politik populis, iaitu politik mudah dapat undi. Politik mudah dapat undi, senang saja bagi duit kat semua orang, dapatlah undi. Kita maki hamun satu kaum lain pun dapat undi banyak. Kita mencarut dan sebagainya. Kita menghina satu parti politik yang bukan sekaum dengan kita, bukan seagama dengan kita. Semua tu nama dia identiti politik ataupun politik populis. Sama juga dengan mengatakan bahawa kita nak menyelamatkan orang Melayu dengan memastikan orang Melayu jadi Perdana Menteri. Saya tak tahulah kaum mana Perdana Menteri yang duduk dekat penjara Kajang. Jadi di sini kita lihat bahawa mainan politik ini juga saya andaikan adalah untuk melemahkan kedudukan Anwar Ibrahim dan Unity Government di kalangan orang bukan Melayu. Sebab apabila Anwar menjawab kata sudah tentulah isu ini tidak perlu dipanjang-panjangkan dan tidak mahu ataupun mengelak isu tersebut, maka orang-orang bukan Melayu akan mengatakan bahawa Anwar Ibrahim ni telah mungkir janji ataupun sudah menjadi terlebih Melayu dan sebagainya, maka akan kuranglah minat orang bukan Melayu kepada kerajaan perpaduan. Jadi itu andaian saya terhadap motif politik. Jadi di sini kita lihat bahawa Wan Faisal dan Bersatu bukan berminat untuk membantu orang Melayu ataupun rakyat Malaysia. Mereka adalah satu gabungan parti politik yang hanya berminat untuk kuasa pada diri mereka, semata-mata kuasa, semata-mata untuk meraih apa-apa harta benda yang ada bagi diri masing-masing. Sebab kalau tidak, kenapa mereka membuat kenyataan sedemikian? Walhal kita tidak dapat melihat bahawa sebelum ini perkara tersebut itu terjadi. Jadi di sinilah saya ingin simpulkan bahawa di dalam negara kita ini perlembagaan jelas tidak menyebutkan, dan kita faham bahawa keputusan akhir adalah pada Yang di-Pertuan Agong. Dan juga seperti Tun Dr. Mahathir kata, boleh siapa-siapa kalau dia diterima oleh semua. Jadi itu adalah suatu yang sudah cukup untuk kita faham siapa yang perlu menerajui negara ini, iaitu orang yang berintegriti, orang yang mendapat keyakinan keseluruhan Dewan serta yang diperakui oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang itu saya rasa sudah cukup, tak perlu kita nak bincang-bincang lagi terhadap perkara tersebut atau memainkan dia supaya mendapat undi dengan meresahkan
satu golongan dan juga membuat golongan lain marah kepada kerajaan yang sekarang ini. Jadi kita kena hati-hati dengan mainan politik yang bagi saya tidak bertanggungjawab dan tidak membina semangat kita sebagai negara Malaysia. Sekian, terima kasih.